Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang cikgu ucapkan kepada semua pengunjung channel Cikgu Saripah. Pada hari ini murid-murid akan bersama dengan cikgu untuk belajar bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan tahun 4. Tajuk pada hari ini ialah Halua Betik. Murid-murid boleh merujuk buku teks masing-masing pada muka surat 76 dan 77. Standard pembelajaran ialah 5.2.1 iaitu memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata terbitan mengikut konteks. 1 Roman iaitu kata berimbuhan awalan. Objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran murid-murid akan dapat menggunakan kata imbuhan awalan dengan betul. Baiklah, murid-murid boleh membuka buku teks masing-masing dan lihat petikan berkenaan dengan halua betik. Di dalam gambar ini terdapat 7 cara yang telah diberikan untuk kita sama-sama belajar bagaimana untuk menghasilkan halua betik sendiri di rumah. Murid-murid juga boleh perhatikan perkataan yang berwarna merah jambu. Perkataan tersebut ialah merupakan perkataan asal ataupun kata dasar yang perlu diletakkan dengan imbuhan awalan yang sesuai. Sebelum murid-murid meletakkan dengan imbuhan sesuai, kita belajar ataupun kita ketahui dulu apakah yang dimaksudkan dengan imbuhan awalan. Kata berimbuhan awalan ialah kata yang menerima imbuhan pada bahagian kata dasar. Contoh ialah imbuhan pe, ber, me, ke dan di. Baiklah, kita teliti bersama-sama petikan ini. Balki sedang meneliti buku resipi. Dia berminat untuk membuat halua betik berdasarkan panduan yang berikut. Antara bahan yang diperlukan ialah sebiji betik muda, 3 sendok gula mengikut tahap kemanisan, 1 sudu kapur sirih dan bahan yang terakhir ialah gunakan tempat kosong mengikut cita rasa. Di dalam petikan ini terdapat perkataan yang perlu murid-murid letakkan dengan imbuhan yang sesuai, iaitu kata dasarnya ialah warna. Imbuhan yang sesuai diletakkan di sini ialah pe, iaitu perkataan tersebut akan menjadi pewarna. Baiklah murid-murid, di sini terdapat 7 gambar yang perlu kita teliti bagaimana untuk kita menghasilkan halua betik sendiri. Baiklah, kita lihat cara yang pertama, iaitu basuh buah dan buang kulitnya, potong mengikut kehendak. Perkataan tersebut telah diletakkan dengan imbuhan yang sesuai, iaitu kehendak. Kata dasarnya ialah hendak dan telah diletakkan imbuhan awalan ke. Dan cara yang kedua ialah setelah hiris, kepingan betik boleh dibentuk mengikut kreativiti. Ukiran dan anyaman boleh dibuat pada kepingan betik. Kata dasar hiris perlu murid-murid letakkan dengan imbuhan awalan yang sesuai. Okey, baiklah, murid-murid cuba fikir apa yang sesuai diletakkan. Ya, imbuhan awalan di, menjadikan perkataan tersebut ialah dihiris. Langkah yang ketiga, kepingan betik perlu rendam di dalam air kapur selama 1 hari. Kata dasar rendam perlu diletakkan imbuhan awalan, iaitu imbuhan awalan di. Menjadikan perkataan tersebut ialah direndam. Langkah yang keempat ialah kepingan betik tersebut perlu dalam kurungan bilas dengan air yang bersih. Imbuhan awalan sesuai diletakkan di sini ialah imbuhan di, iaitu dibilas. Langkah yang kelima, kemudian celur kepingan betik di dalam air tempat kosong selama 2 hingga 3 minit. Apakah imbuhan sesuai yang diletakkan pada perkataan didih? Ya, bijak nak murid cikgu ni. Kita letakkan imbuhan awalan me, menjadikan perkataan tersebut ialah mendidih. Langkah yang keenam, pastikan kepingan betik benar-benar kering setelah tempat kosong. Yang perlu diletakkan imbuhan awalan di depan kata dasar tos, iaitu kita letakkan imbuhan awalan di, menjadikan perkataan tersebut ialah ditos. Dan langkah yang terakhir ialah langkah yang ketujuh,
Setelah sejuk, kepingan betik perlu direndam di dalam air gula. Lakukan proses di atas sehingga gula menyaluti kepingan betik. Proses ini boleh dilakukan tempat kosong kali, iaitu kata dasarnya ialah ulang yang perlu murid-murid letakkan dengan imbuhan yang sesuai. Cuba murid fikir apa yang sesuai kat sini. Ya, kita letakkan imbuhan awalan ber. Perkataan tersebut menjadi berulang. Baiklah murid-murid, cikgu telah menerangkan tentang imbuhan awalan dan cikgu juga telah membimbing bagaimana murid-murid untuk meletakkan imbuhan di tempat yang telah disediakan. Jadi cikgu berharap murid-murid dapat mengisi tempat kosong dengan imbuhan awal yang sesuai. Semoga video ini dapat membantu murid-murid untuk belajar tentang imbuhan awalan. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye!